Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bertemu buat siri yang kedua, pertemuan kita yang kedua, yang mana kita masih lagi membincangkan tentang kelebihan solat sunat witir, yang mana kita telah bincangkan pendahuluannya, pengenalannya pada kuliah minggu lepas, siri yang pertama. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang solat sunat witir, yang mana pada siri yang lalu kita telah menyebutkan kelebihan solat sunat witir. Yang pertama, ia merupakan sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ibadat yang biasa yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat sunat witir ini merupakan salat sunat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sebab Allah sangat suka kerana ia menyamai dengan Allah itu adalah witir, Allah itu adalah kancil, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Oleh kerana itu, sifat kepada bentuk pelaksanaan solat witir ini ia dilakukan dengan rakaat yang kancil. Kemudian yang ketiga, kelebihan solat sunat witir ini merupakan pesanan wasiat yang Nabi SAW titipkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Antara sahabat yang pernah dipesan oleh Rasulullah SAW supaya tidak meninggalkan salat sunat witir ini dilakukan setiap hari adalah Abu Darda. Begitu juga Nabi SAW pernah berpesan pesanan yang sama kepada Abu Hurairah. Begitu juga kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi juga berpesan kepada beliau agar mengerjakan salat sunat witir ini sebelum tidur. Setelah kita mempelajari 3 kelebihan yang ada pada salat sunat witir, kita sebelum tu tuan-tuan boleh dengar tak suara saya? Dengar Ustaz, dengar dengan jelas. Saya baik sekejap. Okey. Jelas kan? Okey. Alhamdulillah. Sekejap kita buka semua. Okey. Kita juga telah mempelajari bahawa pada minggu lepas kita mengulang kembali, kita mengukuhkan kembali tentang waktu mengerjakan salat witir. Kerana salat ini sangat besar kelebihan dia, maka kita kena mendalami, kita kena mengukuhkan pelaksanaannya. Maka kita dah bincang tentang waktu salat sunat witir ini. Kita bincang, kita telah sebut bahawa salat sunat witir ini adalah merupakan salat yang ia bermula selepas salat Isya', selepas salat fardhu Isya', dan dia tamat waktunya adalah sebelum masuknya waktu subuh. Kemudian kita telah menyebutkan bahawa salat sunat witir ini jika kita bahagikan mengikut jumlah malam, maka kita boleh bahagikan kepada 3. Ia boleh dilakukan pada awal malam, ia boleh dilakukan pada pertengahan malam,
dia boleh dilakukan pada hujung malam. Daripada tiga waktu ini, kita telah sebutkan bahawasanya kalau kita boleh melakukan solat witir pada ketiga waktu itu, maka pilihlah solat witir ini ia dilakukan pada penghujung malam kerana ia merupakan waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal. Kenapa ia dikatakan waktu yang paling afdal? Kerana ia merujuk kepada hadis bahawa pada solat di akhir malam itu akan disaksikan oleh para malaikah. Kemudian pada penghujung malam ini merupakan waktu doa yang terbaik, salah satu waktu doa yang mustajab. Yang pernah kita bincangkan sebelum ini tajuk doa-doa yang mustajab. Kemudian kita juga telah mempelajari bahawa solat sunat witir ini ia dijadikan sebagai penutup bagi solat malam yang kita lakukan. Kalau kita lakukan apa pun solat di waktu malam, maka kalau kita sudah tidak mahu lagi meneruskan solat di waktu malam, maka kita tutup. Kita jadikan solat hujungnya adalah solat witir. Ini seperti mana pesanan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jadikan akhir salatmu di malam hari itu dengan salat sunat witir. Kita telah terangkan bahawasanya walaupun salat sunat witir ini dijadikan kepada penutup salat malam, namun jika kita terjaga lagi pada waktu malam, maka kita masih lagi boleh mengerjakan salat-salat yang lain. Okay. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahawasanya salat sunat witir ini dari sudut bilangan rakaatnya, ia bermula daripada bilangan 1. Salat sunat witir dia mesti ganjil. Berapa jumlah rakaat yang paling minima, minimumnya mesti 1 rakaat. Okay, 1 rakaat ini kita telah sebutkan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak perlu ulang kerana kita telah bincang pada kuliah yang lalu. Okay. Kemudian salat sunat witir ini boleh dilakukan juga dalam bilangan 3 rakaat. Maka kalau mampu buat lebih banyak rakaat, lebih baik. Maka kalau kita mampu buat 3, baik, kita pun buat 3 rakaat. Tetapi kita yang buat perkara ibadah, kita yang solat nak dekatkan diri kepada Allah, maka kita tidak boleh buat mengikut sesuka hati kita, maka kita perlu merujuk kepada apa yang Nabi SAW lakukan. Jadi 3 rakaat ini ada tak petunjuk dari Rasulullah SAW? Jawapannya ada. Okay, berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang telah pun kita sebutkan pada kuliah yang lalu. Ada. Maknanya 3 rakaat tu jawapannya ada. Okey. Cuma yang berbezanya adalah solat witir 3 rakaat ini ia boleh dilakukan dalam 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kita lakukan terlebih dahulu 2 rakaat, 1 salam, kemudian kita bangun sekali lagi,
untuk kita kerjakan satu rakaat dengan satu salam. Kaedah 3 rakaat witir dengan dua salam ini biasa kita lakukan sepanjang kita menunaikan ibadat salat sunat tarawih. Begitu juga kadang-kadang kita boleh melakukan salat sunat witir ini dengan bentuk yang kedua, iaitu salat sunat witir 3 rakaat. Dia sama seperti kita salat fardu maghrib 3 rakaat. Salat fardu maghrib 3 rakaat, sembahyang witir pun kita buat 3 rakaat. Namun kena dibedakan salat maghrib dengan salat witir. Beza di mana? Kalau salat maghrib kita akan duduk sebanyak 2 kali. Dipanggil duduk tahiyat. Tahiyat yang pertama, tahiyat yang kedua ada pada salat maghrib, salat fardu maghrib. Tetapi kalau solat sunat witir, kita hanya duduk sekali sahaja, duduk tahiyat, iaitu pada rakaat yang ketiga. Maknanya tidak ada tahiyat awal, iaitu duduk tahiyat pada rakaat yang kedua. Tidak ada. Jadi, salat 3 rakaat witir ini dia seperti salat maghrib, cuma bedanya tiada tahiyat awal. Maka selepas 3 rakaat, kalau sebut salat, mesti kena ada salam. Jadi, satu salam. Okay. Satu salam ini, perkara ini ada panduan dari Rasulullah SAW. Sebab tu kalau kita nak buat apa pun ibadat, nak zikir ke, nak buat apa pun ibadat yang boleh mendatangkan pahala, mesti kita kena tanya soalan dulu. Ada panduan tak dari Rasulullah SAW? Ada tak rujukannya dari Nabi SAW? Kalau tidak ada dari Nabi SAW, baru kita pergi kepada peringkat kedua. Ada tak para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memberikan petunjuk? Sebab zaman sekarang ni ada macam-macam bentuk cari ibadat. Bentuk zikir, macam-macam orang kata zikir ni lah, zikir ni lah, zikir ni. Tapi kita jangan tengok kepada siapa yang bercakap tentang amalan tersebut. Macam saya, tuan-tuan jangan tengok saya, jangan dengar cakap saya. Tapi tuan-tuan dengar apa yang saya cakap yang berujuk kepada hadis. Itu baru betul. Jangan tengok kepada siapa penyampai dia. Penyampai itu kena tengok juga. Tapi apa yang dia sampaikan itu ada panduan tak dari Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita nak kata, ada ke solat sunat witir 3 rakaat duduk satu je tahiyat? Jawapannya ada. Apa rujukan dia? Oh, ada hadis riwayat Al-Hakim yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang jangan Nabi kata apa? Nabi kata saya nak kontrol. Nabi kata, janganlah kamu semua berwitir dengan 3 rakaat menyamai salat maghrib. Bukan sekadar ada hadis ni, tetapi ada hadis lain, riwayat Ahmad, yang mana Nabi SAW yang mengatakan bahawa Nabi ni kalau ada salat witir 3 rakaat, baginda tidak akan duduk melainkan pada rakaat yang terakhir. Baginda tidak akan duduk. Tidak duduk ni maknanya duduk tahiyat, melainkan dan duduk pada rakaat yang terakhir. Ini bermakna kita boleh memilih nak
mengerjakan salat sunat witir itu mengikut kaedah yang mana satu? Nak ikut kaedah 3 rakaat 2 salam ataupun 3 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Kedua-dua itu ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun rasa lega kita. Selama ni kita amal, kita buat bertepatan dengan sunnah Rasulullah. Kita bimbang, kita buat ibadat itu tanpa ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bimbang kita buat ibadat itu ibadat yang ditolak oleh Allah wa azza wa jalla. Sebab apa ditolak? Sebab tidak mengikut petunjuk Rasul. Kenapa ikut petunjuk Rasul? Kan namanya Rasul. Rasul tu kan utusan Allah. Rasul tu kan pesuruh Allah. Sebab tu penting merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam bab solat je. Dalam bab apa-apa pun, dalam bab ibadat yang nak dikaitkan dengan mendekatkan diri kepada Allah, nak mendapatkan pahala, mesti kena ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, sekarang kita nak pergi kepada mengerjakan salat sunat witir 5 rakaat. Macam mana pula kalau kita nak buat 5 rakaat? 5 rakaat ini kalau kita salat berjamaah di masjid dan di surau pada bulan Ramadan, jarang kita jumpa yang buat 5 rakaat witir. Tapi ada tak? Walaupun kita jarang nampak, jarang dibuat, adakah dia tidak ada? Jadi nak dapatkan jawapan ada ke tak ada, maka kita mesti kena merujuk kepada apa? Kepada sumber. Sumber apa? Mestilah sumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke Nabi sallallahu alaihi wasallam buat 5 rakaat? Jadi jawapannya ada ke tak ada? Jawapannya ada. Kalau ada, boleh kemukakan tak rujukan hadisnya? Okey, hadis yang kita rujuk adalah hadis riwayat Abu Dawud dan diriwayatkan oleh para ulama hadis yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Hak kat situ bukanlah bermaksud dia wajib, tetapi hak dekat situ merujuk kepada tuntutan dilakukan bagi setiap orang Islam. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia suka nak mengerjakan solat witir 5 rakaat, Nabi kata falyaf'al, maka buatlah. Nabi kata lakukanlah. Menunjukkan bahawa ada rupa-rupanya solat witir 5 rakaat ni. Okey. Kemudian Nabi kata lagi, waman ahabba an yutira bi 3 falyaf'al. Sabda Nabi SAW, siapa yang suka nak kerjakan salat witir sebanyak 3 rakaat, maka lakukanlah. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. Dan bagi sesiapa yang suka mengerjakan salat witir 1 rakaat, maka lakukanlah. Berdasarkan hadis ini, kita dapat mengetahui bahawa salat sunat witir ada berapa rakaat? Okey, ada yang 5 rakaat, ada yang 3 rakaat yang telah pun kita bincangkan, dan ada yang 1 rakaat yang telah pun kita bincangkan.
Jadi kita rasa lega, kita selama ni buat witir 5 rakaat tu rupanya ada bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut orang kan, tapi kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lega kita ibadat kita, selari kita dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada 5 rakaat witir. Kenapa Nabi tak sebut 2? Kenapa Nabi tak sebut 4 rakaat? Kenapa Nabi tak sebut 2 rakaat? Sebab salat sunat witir dia mesti kancil. Okay. Nabi tak paksa. Nabi tak cakap korang semua kena buat 5. Jangan buat 3. Tak ada. Agama ni dia dilakukan mengikut kemampuan. Tapi kalau orang zaman kita ni macam-macam petua dia. Baca banyak ni lah, zikir banyak ni lah. Tapi kita kena tanya, Nabi suruh ke banyak-banyak macam tu? Ada petunjuk tak? Okey. Begitu juga kita nak bincangkan. Jadi sambil-sambil kita belajar tu, kita belajar juga macam mana maklumat itu kita terima. Guna kaedah apa, rujukannya apa. Namun begitu, kita belum selesai lagi 5 rakaat ni. Sebab apa? Sebab kita nak bincangkan tentang macam mana nak buat 5 rakaat ni. Kalau 1 rakaat, kita sedia maklum lah. Kalau 3 rakaat, okey, kita dah belajar dah. Ada 2 cara. Tapi kalau 5 rakaat, macam mana nak buat dia? Okey, ini dalil dia. Ini hadis riwayat Muslim. Sebab itu tuan-tuan ya, tidak ada ibadat yang Nabi SAW buat yang tak ada orang tak tahu. Semua orang tahu. Tidak ada ibadat Nabi yang Nabi suruh. Nabi je tahu, orang lain tak tahu. Tidak ada. Sebab itu salah satu hikmah mengapa Nabi SAW mempunyai ramai isteri. Salah satu hikmah dia tahu tentang ibadat Nabi SAW ni lah. Seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu kita pelik kalau ada orang boleh buat ibadat yang Nabi tak buat. Tu kita rasa macam, sebab kalau buat ikut ibadat Nabi tak terkejar kita banyak sangat. Tapi kenapa kita nak buat yang Nabi tak buat? Itu yang kita rasa muskil sangat. Jadi macam salat witir 5 rakaat ni, memang Aisyah radhiyallahu anha ada menerangkan. Kenapa kalau kita belajar kan ibadat-ibadat sunat ni selalu isteri Nabi yang akan cerita. Tambah lagi riwayat Aisyah paling banyak kita jumpa kan. Sebab apa? Sebab kalau ibadat Rasulullah SAW yang dilakukan di dalam rumah, maka sudah pastilah orang yang paling tahu adalah isteri baginda Nabi SAW. Sebab salat-salat sunat ni memang Nabi kerjakan ia bukan berjamaah. Bukan Nabi lakukan ia di kawasan orang ramai. Bukan di tempat terbuka. Kita pernah belajar dah sebelum ni kan. Tentang salat sunat rawatib. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni dia meriwayatkan, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili, kalau Rasulullah mengerjakan salat malam 13 raka'atin, sebanyak 13 rakaat. Sebelum ni kita dengar berapa rakaat? Kita dengar tak lebih daripada 11 rakaat kan. Tiba-tiba kita dengar kali ni ada 13 rakaat pula. 13 rakaat ni ada yang mengatakan selepas daripada Nabi semayang sunat selepas Isyak tu lah. Tapi kalau kita ambil hadis tadi, hadis yang sebelum ini kita pelajari pada minggu lepas 11 rakaat. Okey.
Di antara rakaat tersebut, Aisyah kata apa? Dia di antara 13 rakaat tersebut, yutiru min dhalika bi khamsin. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan witir sebanyak 5 rakaat. Maksudnya kalau salat malam Nabi tu 13, daripada 13 rakaat tu 5 darinya Nabi buat witir. So yang selebih tu apa? Yang selebihnya itu adalah tahajud lah. Kalau Nabi buat 13, maka 5 rakaat daripada 13 tu Nabi khususkan untuk witir. Jadi apabila Nabi witir pada 5 rakaat, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak duduk pada mana-mana rakaat. Maknanya tidak duduk tu maknanya tidak duduk tahiyat pada mana-mana rakaat melainkan pada rakaat yang terakhir. Hadis riwayat Muslim. Maknanya 5 rakaat Nabi SAW dia buat dengan bentuk satu salam. Ini pada kaedah dia 5 rakaat satu salam. Tapi macam mana 5 rakaat satu salam tu? Maknanya pada rakaat yang kelima sahaja baru Nabi akan duduk tahiyat akhir. Rakaat pertama tidak ada duduk tahiyat. Rakaat kedua tak ada duduk tahiyat. Rakaat ketiga tidak ada duduk tahiyat. Rakaat keempat tidak ada duduk tahiyat. Tapi Nabi duduk tahiyat pada rakaat yang kelima. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah kaedah yang kita boleh tengok bentuknya seperti ini. Okay, cuba tengok gambar table ni. Okay, kita tengok di sini. Kita ambil lah tadi Nabi buat 13 rakaat. Okay, 5 rakaat daripadanya adalah witir. Okay, moga-moga boleh faham gambar rajah. Okay, kita bincang tadi dekat sini kan. Okay, saya pakai warna merah. Okay, sekejap ya. Okay. Jadi kita bincangkan, Aisyah kata apa? Okay, Aisyah radhiyallahu anha dia kata Nabi SAW mengerjakan salat malam 13 rakaat. Kita sebut tadi kan. Okay. 5 rakaat daripada 13 tu Nabi buat rakaat witir. Jadi ia pun okey. Kejap tuan-tuan Okey. Okey, kejap. Anak saya dia ada kelas online jadi dia minta saya cakap pelan-pelan sebab dia duduk bawah dengan saya. Okey, tak apa. Tuan-tuan dengar tak suara saya? Dengar kan? Kalau saya pelankan sikit suara boleh dengar. Oh, saya tutup suara tuan-puan. Minta maaf sekejap. Okey, boleh dengar tak suara? Boleh dengar Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Saya pelankan sebab suara saya kuat. Jadi tak apa, sekejap. Anak saya dia kelas juga, 3 orang kelas. Okey. Kita bincangkan kita kembali ya. Okey. Sekarang ni perbincangan kita, perlahan kita belajar. Mudah je kita nak belajar ni. Mudah je. Okey, begini. Tadi Aisyah radhiyallahu anha dia kata Nabi sembahyang 13 rakaat. Betul. Okey, 5 daripada 13 rakaat itu Nabi buat salat witir. Okey, kita jumpa 5 rakaat witir. Bermakna kalau 8 daripadanya Nabi buat apa? 8 tu sudah pastilah Nabi akan buat salat sunat tahajud dalam bentuk
2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, seperti mana hadis yang kita pelajari pada waktu kita bincang jumlah rakaat yang ada satu. Kan ada orang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat malam. Nabi kata solat malam tu adalah mathna, dua. Okay. Hadis yang kita baca ni, kita tak jumpalah Aisyah kata 8 rakaat tu Nabi sembahyang apa. Cuma Aisyah radhiyallahu anha kata 5 rakaat daripada 13 tu Nabi sembahyang witir. Jadi maknanya kalau 5 witir, maknanya 8 berbaki tu sembahyang apa? Okey, kalau Nabi buat solat malam yang lain, maka inilah bentuk dia. 2 rakaat tahajud, 1 salam, 2 rakaat tahajud, 1 salam, 2 rakaat tahajud, 1 salam, 2 rakaat tahajud, 1 salam. Lepas tu Nabi buat 5 witir. Okey, 5 witir ni, 5 rakaat witir ni bentuknya macam mana? Okey, itu yang telah pun kita jelaskan sebentar tadi. Cara dia macam mana? Okey. Hanya duduk pada rakaat yang terakhir. Pada rakaat yang kelima, kita boleh duduk tahiyat akhir. Tahiyat lah. Dia tak ada awal lah. Itulah tahiyat dia. Maka kemudian barulah memberikan salam. Okay, jelas tuan-tuan dan puan? Okay. Jelas untuk yang ini? Okay, sekejap ya, saya Okey. Jadi kita teruskan dengan 5 rakaat 1 salam. Ya, betul. 5 rakaat 1 salam. Okey, kalau bentuk mula-mula buat 3 rakaat, kemudian buat 2 rakaat, yang itu tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tak nak, tuan-tuan nak berhenti rakaat-rakaat, kalau nak buat cara pertama, tuan-tuan kena buat macam ni. 2, 1 salam, 2, 1 salam, baru buat 1 rakaat. Dia jadi 5. Itu kaedah pertama. Dia mengikut kaedah kita sembahyang 3 rakaat, mula-mula 2 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian baru 1 rakaat 1 salam. Boleh guna kaedah itu apabila gunakan 5 rakaat. Maknanya kalau yang 5 rakaat, kita buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat. Dia bukan bentuk 3 rakaat 1 salam, lepas tu buat 2 rakaat 1 salam. Tak. Itu tidak ada sumbernya. Tapi kalau kita nak buat bentuk, saya tak mampu nak berdiri 5 rakaat panjang-panjang macam tu terus. Saya boleh sebutkan. Jadi caranya macam mana kita nak buat? Okey, saya akan unmute-kan tuan-tuan dan puan ya, so kalau ada apa-apa nanti boleh bagi simbol tangan ya kat tangan. Okey. Jadi cara yang kedua ni, kalau kita nak buat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, mesti duduk tahiyat akhir pada rakaat yang kelima. Seperti mana hadis riwayat Muslim. Okey. Jelas yang ini? Okay, jadi kita teruskan kepada 7 dan 9 rakaat. Jadi 5. Ni kalau 7 rakaat macam mana? Kalau 9 rakaat macam mana? Macam mana nak buat? Okey. 7 rakaat dan 9 rakaat. Boleh tak buat 7 rakaat 1 salam?
Jadi kita nak jawab. Maka 7 dan 9. Jadi kita nak buat. Jadi kita nak jawab. Jawapan dia adalah seperti kita katakanlah, ada tak Nabi SAW tunjukkan 3 rakaat 1 salam ni? Tak pernah buat pun, makcik tak pernah buat ni ustaz ni, 7 rakaat 1 salam ni. Ada ke ustaz? Kita kata ada. Kenapa ustaz boleh kata ada? Sebab Nabi SAW buat. Betul, kita kata ada. Kalau Nabi SAW tak buat, kita katakan tak ada. Tapi ada orang cakap, ustaz, orang tu siapa? Itu isu dia. Orang tu siapa? Kalau orang itu dia Rasul SAW, okey, kita memang sudah pasti boleh. Orang tu siapa? Orang tu dia sahabat Rasulullah. Okey, kalau sahabat Rasulullah, okey, tak apa. Kita faham ya soalan yang saya kemukakan. Ada ke 7 dengan 9 rakaat ni? Soalan pertama. Lepas tu kalau nak buat 7 dengan 9 ni macam mana pula cara dia? Okay. Seperti yang kita sebutkan, kaedah ilmu, disiplin ilmu, mesti kita kena merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jom kita baca hadis tersebut. Okay. Hadis ini masih lagi diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim. Oh, ada hadis ya? Ada. Okey. Jadi kita tengok ya. Dia satu hadis je. Hadis ni, tapi dalam satu hadis ni dia sebut 2 cara witir, yang 9 dan yang 7. Okey, yang 9 dan 7. Okey, jadi kita belajar yang 9 dulu. Sebab dalam hadis ni Aisyah sebut, dia ceritakan apa dia nampak Nabi SAW buat. Okay. Jadi dia ceritakan. So cerita dia tu jadi hadis tu, sebab dia meriwayatkan apa yang Nabi buat, maka dia cerita yang 9 dulu. Lepas tu baru dia cerita yang 7 rakaat. Okay. Apa kata kita buat 9 rakaat witir pada tahun ni solat, dia tak solat tarawih. Cara orang buat, orang akan buat 3. Okay. Tapi tak apa. Kalau kita buat seorang diri, cuba kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tak buat, kalau kita tak sebarkan pada orang, kalau tempat kita tak pernah buat, kita bimbang sunnah Rasulullah SAW ni akan mati. Orang tak hidupkan dia. Sebab itu, kalau tuan-tuan pengurusan masjid, tuan-tuan pengurusan surau, tuan-tuan ketua muslimat, tuan-tuan yang ada mengendalikan program-program Qiyamulai, apa kata kita tukar-tukar. Masa ni kita buat 3 rakaat, masa ni kita buat 7 rakaat witir, ada masa kita buat 9 rakaat. Kenapa nak tukar-tukar? Sebab kita nak hidupkan sunnah Rasulullah. Tak suka ke nak hidupkan sunnah Rasulullah SAW? Bila lagi kalau kita tak buat, kalau kita tak ajar, tak beritahu, masyarakat tak tahu. Jadi mari kita bincangkan. Okey, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya terus pergi pada terjemahan hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan solat witir 9 rakaat, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak duduk, maknanya tidak duduk tahiyat, melainkan pada rakaat yang ke-8. Ini kita nak pelajari kalau nak buat 9 rakaat 1 salam.
Ni kita nak bincang 9 rakaat satu salam. Terus 9 rakaat. Lepas tu bagi satu salam. Jarang kan? Jarang orang buat 9 satu ni. Kalau kita sembahyang tarawih pun 2 salam. Lepas tu ini berbeza. Tapi sunnah Rasulullah kita lakukan. Malam ni siapa nak sembahyang witir, dia boleh buat 9 rakaat satu salam. Tapi cara dia kena rujuk Nabi SAW. Okey, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak duduk melainkan pada rakaat yang ke-8. Apabila sampai pada rakaat yang ke-8, pada rakaat tersebut, itu rakaat ke-8, baginda sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Baginda berzikir dan baginda berdoa, iaitu membaca tahiyat lah. Okey. Kemudian hati-hati tengok ya, baik. Ni tahiyat. Okey, yang tahiyat tadi tu sebenarnya tahiyat awal Okay, kita baca dulu. Lepas tu saya akan sebut awal ke akhir. Kita baca dulu. Okey, pada rakaat ke-8 Nabi duduk tahiyat. Kemudian kata Aisyah, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjukkan guna pointer ya, supaya lebih nampak dia punya tu. Semana spotlight dia. Okey ni. Kita tengok spotlight yang saya paparkan. Okey. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam terus bangun dan tidak mengucapkan salam. Maknanya apa? Baginda bangun ni maknanya bangun pada rakaat yang ke-9. Dan baginda tidak mengucapkan salam. Maknanya selepas masa rakaat ke-8 Nabi duduk tahiyat. Tapi Nabi tak bagi salam selepas baca tahiyat tu. Tetapi Nabi terus bangun untuk buat rakaat yang ke-9. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan rakaat yang ke-9. Okey, bermakna yang duduk tahiyat kat sini ni, tahiyat apa kat sini? Okey. So yang duduk tahiyat dekat sini adalah tahiyat apa ni? Yang dipanggil tahiyat awal. Okey, tahiyat awal. Tahiyat awal tu kita fahamlah. Tahiyat yang pertama pada rakaat yang ke-8. Okey, jelas Okey. Kemudian pada rakaat yang ke-9, pada sampai pada rakaat tersebut, seterusnya, apabila sampai pada rakaat tersebut, rakaat yang ke-9, baginda sallallahu alaihi wasallam duduk berzikir kepada Allah dan berdoa. Yakni buat apa? Baca tahiyat. Selepas itu, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sehingga kami dengar Nabi memberikan ucapan salam. Kemudian selepas itu baginda mengerjakan salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Okey, kena faham baik-baik. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum fardu subuh ni bukan bermaksud lepas solat witir tu terus. Tak. Maksudnya kena tunggulah azan dulu, azan subuh. Nabi sambung lagi mengerjakan salat 2 rakaat sembahyang rawatib sebelum fardu subuh, tapi Nabi buat dalam keadaan duduk. Okey. Boleh faham tak hadis ni? Ringkasan dia macam ni. Okey. Ini cara dia kalau nak buat 9 rakaat satu salam. Cara 9 rakaat satu salam. Macam mana cara dia? Pada rakaat yang ke-8, kita kena duduk tahiyat awal. Duduk
mesti ada tahiyat yang pertama. Tapi pada rakaat ke-8, bukan rakaat yang ke-7. Kalau buat 9 rakaat. Okay. Kemudian, dah habis baca tahiyat awal, bangunlah semula untuk mengerjakan rakaat yang ke-9. Masa rakaat ke-9 tu dah baca Fatihah, dah baca surah, dah rukuk dan sebagainya, maka duduklah tahiyat akhir, tahiyat yang kedua. Lepas baca tahiyat, barulah memberi salam. Maka selesailah sembahyang salat sunat witir 9 rakaat. Okey, dapat? Boleh faham kaedah 9 rakaat witir 1 salam. Okey, kejap saya bukakan suara tu. Okey. Jelas tak? 9 rakaat witir 1 salam. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Okey, boleh faham kan? Okey, alhamdulillah. Ada siapa-siapa yang perlukan saya buat pengulangan? Perlu saya buat penjelasan semula? Okey, kalau jelas, alhamdulillah. Okey, cuba kita buat malam ni. Kalau kita nak buat sembahyang witir lah. Cuba kita buat kan. Kalau orang tengok, kau sembahyang apa ni? Tak ada salam pun aku tengok. Kan? Biar dia tanya. Supaya dia tahu itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebab kita biasa buat 3 rakaat tu. Tapi kita boleh buat pada bulan Ramadan ni, kita buat 9 rakaat witir. Terus buat. Tapi kita kena ajarlah pada jemaah. Kena beritahu dulu pada jemaah. Janganlah kita jadi imam, kita buat terus. Orang dia tanya, kenapa tak salam-salam ni dah rakaat kedua ni? Rakaat ketiga ni? Jadi pening jemaah tu nanti. Jadi haru biru nanti. Kena beritahu dulu. Jemaah, okey, malam ni kita nak buat sembahyang tarawih. Okey, kalau tempat tu dia buat sembahyang tarawih 11 rakaat, biasa dia buat 8 tarawih, 3 witir, kita tukar. Kita nak buat salat tarawih berapa rakaat? Dia buat 2 rakaat je tarawih. Tapi lepas tu kita buat witir. Jawapannya boleh lah. Kita buat 9 rakaat terus. 1 salam je. Tapi kena diterangkan. Mungkin dia susah sikit pada hari yang pertama. Tapi kalau kita tak buat, kita bimbang sunnah ini, maklumat ini dari Nabi ini tidak orang tahu. Okey, sekejap. Saya jawab dulu soalan. Ada surah-surah tertentu ke untuk dibaca rakaat 7, 9 rakaat? Tidak ada. Kita boleh baca apa sahaja surah yang kita suka. Tapi kalau macam 3 rakaat witir tu adalah Nabi baca kuliah, Nabi baca surah Al-Ikhlas tu ada. Tapi kalau yang 7 dan 9 tidak dinyatakan apa yang Nabi baca selepas baca suratul Fatihah. Jadi boleh baca apa saja surah-surah pilihan yang tuan-tuan telah pelajari. Kemudian soalannya, mana lebih afdal salat sunat witir sebelum tidur ke ataupun selepas salat tahajud? Okey, ini telah pun kita terangkan pada minggu lepas. Mana lebih afdal, nak buat sebelum tidur ke witir atau selepas salat tahajud? Jawapan dia tengok kepada tuan badan. Kalau dia orang yang mampu bangun sebelum subuh, maka kerjakanlah ia pada hujung malam selepas tahajud, ia lebih afdal. Tapi kalau tuan badan tu jenis kalau tidur memang tak sedar diri, memang susah nak bangun sebelum subuh tu, maka afdal dia buat sebelum dia tidur. Okey, yang lain tu nanti saya akan terangkan. Okey. Kemudian kita terus kepada 7 rakaat salat sunat witir. Okey. Kita tengok. Kalau 7 ni macam mana pula Nabi SAW buat. Okey, kita bincang ni yang bentuk dia 1 salam. Bentuk dia hanyalah satu salam. Okay.
Satu salam. Okay, nanti soalan-soalan yang ada dekat chat tu saya jawab insya-Allah sekejap lagi. Okey. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berumur, Nabi dah semakin lemah, kata Aisyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir 7 rakaat. Masa Nabi sihat, Nabi kuat lagi, Nabi buat 9 rakaat. Tapi lama-lama Nabi dah makin berumur, Nabi sembahyang 7 rakaat je. Kita yang sihat ni berapa rakaat kita buat? Ish, 1 rakaat pun payah Ustaz. Tapi tak apalah. Kita minta Allah bimbing kita, minta Allah bagi kita kekuatan, doa pada Allah. Banyakkan baca zikir la haula wala quwwata illa billah supaya kita senang nak buat ibadat-ibadat sunat ni. Okey. Kita tengok dekat sini. 7 rakaat witir ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak duduk tahiyat melainkan pada rakaat yang ke-6. Maknanya kalau Nabi buat 7 rakaat, Nabi akan duduk terlebih dahulu pada rakaat yang ke-6. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam terus bangun dan tidak mengucapkan salam. Maknanya rakaat ke-6 ini Rasulullah duduk tahiyat awal. Okey, tuan-tuan kena fokus ya perbincangan kita. Kita bukan bincang yang 9 rakaat ya. Kita nak bincang yang 7 rakaat. Takut nanti tuan-tuan faham yang duduk rakaat ke-6 ni yang 9. Tak, kita bincang sekarang yang 7 rakaat. Jadi kalau nak sembahyang 7 rakaat witir dengan 1 salam, maka duduk tahiyat awal pada rakaat yang ke-6. Kemudian Nabi bangun mengerjakan rakaat yang ke-7. Dan pada rakaat tersebut barulah baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan salam. Okey, maksud dia pada rakaat yang ke-7 maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah duduk tahiyat akhir. Lepas tu Nabi bagi salam. Tidak lama kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunat subuh dalam keadaan duduk. Okay, hadis riwayat Muslim. Okay, jadi ringkasan dia seperti ini. Ini cara dia. Kalau kita nak sembahyang witir 7 rakaat terus, ya, 7 rakaat dengan 1 salam, maka pada rakaat yang ke-6 duduk tahiyat awal. Okey. Kemudian pada rakaat yang ke-7 dah salat tu baru ada memberi salam. Okey, jelas tak yang bentuk ke-6 dan yang ke-7? Okey. Jadi dekat sini ya. Hadis riwayat Muslim. Okey, boleh faham tak 7 dengan 9 ni? Sekarang ni jelas tak 7 dengan 9? Ya, kejap ya. Jelas. Ya, ya. Ustaz, untuk contoh 7 rakaat itu kan, in case kalau kita lupa untuk tahiyat awal pada rakaat ke-6, adakah kita perlu tambah satu lagi rakaat itu macam mana? Okey. Sekejap ya, saya rujuk sekejap. Okey, cuma yang 7 ni, sekejap ya. Yang 7 ni, saya nak kena kukuhkan semula yang 7 ni. Adakah ada duduk tahiyat akhir? Tapi kalau kita baca pada hadis tu,
Nabi SAW dia bagi salam pada rakaat yang hujung. Okey. Nanti saya kukuhkan semula untuk 7 rakaat tu. Tapi berdasarkan hadis tu seperti bentuknya seperti inilah. Rakaat ke-6 Nabi duduk tahiyat. Tapi pada rakaat pagi tu kalau yang 7 rakaat. Okey. Soalan yang ditanya tadi tu nanti saya rujuk semula ya. Kalau lupa membaca tahiyat awal pada salat sunat. So macam mana? Itu kita kena bincang tentang tata cara untuk sujud syahwi bentuknya bagaimana. Jadi soalan tu saya tak dapat nak memberikan jawapan dia. Itu kita kena kupas dengan dengan tajuk yang khusus tentang sujud syahwi pada salat-salat sunat. Jadi kita teruskan dengan 7. Kita dah tahu yang 9. Jadi kita nak lihat yang 11 rakaat pula. Okay, cuma 11 rakaat. Saya tak bawa lah riwayat hadis tu di dalam nota ini. Yang 11 rakaat. 11 rakaat tu, kenapa saya tak bawa? 11 rakaat itu kita boleh rujuk kepada hadis yang Nabi kalau dia sembahyang malam tak lebih daripada 11 rakaat. Kita boleh ambil yang itu. Yang 11 rakaat itu kita boleh gunakan balik hadis yang Nabi kalau dia sembahyang malam dia tak lebih pada 11. Hadis tu dia umum. 11 tu dia umum. Sembahyang apa? Dia boleh juga dikaitkan dengan sembahyang witir 11 rakaat. Cuma 11 rakaat tu saya tidak bincangkan dalam pengisian ini, tapi ada tak 11? Jawapannya ada. 11 rakaat. Jadi kita nak teruskan pada perbahasan berikutnya, iaitu untuk salat witir dah habis dah. Dah selesai dah. Okey. Cuma saya nak jawab sekejap persoalan yang dipertanyakan. Sekejap ya. Sekejap saya tengok perkongsian. Okey, ada perkongsian dalam ruangan chat ni, cuma dia ada persoalan dekat situ ya. Okey, 7 rakaat Nabi tidak duduk tahiyat akhir. Yang ni kena ditengok riwayat macam mana. Sebab riwayat Muslim dia Nabi duduk pada tahiyat yang ke-6. Saya tengok soalan dekat ruangan chat sekejap ya. Belum kita masuk kepada tajuk yang berikutnya. Okey. Kesemua 9 rakaat itu kita perlu baca surah selepas Al-Fatihah ke? Okey, jawapannya tuan-tuan perempuan ya. Dalam apa pun salat wajib baca suratul Fatihah. Kalau tak baca suratul Fatihah pun tak apa. Wajib ke baca surah? Jawapannya tidak wajib. Jawapannya tidak wajib membaca surah lain selepas membaca suratul Fatihah. Tetapi nak baca surah apa? Iaitu kita juga telah sebutkan, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahawa lepas rakaat pertama Nabi baca apa, masa rakaat kedua Nabi baca surah apa. Tidak ada. Tapi kalau yang 3 rakaat ada riwayat dia. Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun, lepas tu dia baca suratul Al-Ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai membincangkan tentang salat sunat witir.
Jadi kita pilihlah, buatlah ikut kemampuan kita. Paling sedikit kita buat 1 rakaat, paling banyak kalau kita rujuk kepada hadis Nabi tak lebih pada 10 rakaat tu, maka kita buatlah paling banyak 11 rakaat. Kalau tak mampu, kita buat 9. Tak mampu, kita buat 7. Kalau tak mampu, kita buat 5. Kalau tak mampu 5, kita buat 3. Dan kalau boleh, buatlah 1 rakaat. Paling minimum. Kerana kelebihan-kelebihan telah pun kita sebutkan. Okay, yang berikutnya tuan-tuan dan puan, ada maklumat tambahan yang mengikut imam ni telah kita sebut pada minggu lepas. Jadi kalau kita sembahyang berjamaah, tarawih, witir, kalau kita ikut imam, kalau boleh kita ikut imam sampai selesai salat witir. Okay. Kita akan dapat pahala seperti mana kita mendirikan qiyamul lail sepenuh malam. Kemudian satu lagi hadis tambahan, kalau kita buat ibadat ni, kita buat ikut kemampuan. Jangan kita paksa diri kita buat sehingga kita rasa macam kita solat tu macam dalam keadaan kita tidak ada rasa khusyuk, kita tak ada rasa macam seronok, tak ada. Kita buat dalam keadaan hati kita ni paksa sangat, kita bimbang kita termasuk dalam hadis ni. Hadis yang Nabi SAW kata tentang orang yang sembahyang qiyamul lail, orang yang buat tarawih, orang yang buat witir pada bulan Ramadan. Dan bukan pada Ramadan saja, pada malam-malam yang lain pun. Nabi SAW mengatakan dalam sabda Nabi SAW, Rubba qa'imin hawduhu min qiyamihi saharu. Berapa ramai orang yang mengerjakan salat malam, namun dia hanya dapat rasa mengantuk dia. Tiba solat keadaan dia mengantuk, apa tersengguk-sengguk dia. Sampai dia tak ingat dah rakaat ke berapa. Kalau solat seperti itu, kalau boleh jangan diteruskan. Dia tidur sekejap dulu ke, dia rehat sekejap ke, pergi minum kopi ke, dan bagi segar sikit baru sambung balik. Baring-baring sekejap ke. Jangan buat ibadat salat malam berrakaat-rakaat tapi Allah tak bagi pahala pada salat itu sebab dia dilakukan dalam keadaan kita ni bukan macam solat dah. Jadi macam tidur pula ketika solat tu. Maka kita hanya akan dapat rasa penat sahaja, rasa mengantuk je dapat. Tapi tidak diberikan pahala oleh Allah SWT. Sebab itu, buat solat malam ikut kemampuan. Macam Nabi sebut tadi, itulah Nabi kata siapa yang mampu bawa itir 5 rakaat, kalau nak buat. Kalau dia boleh buat 3, dia buatlah 3. Kalau dia boleh buat 1, dia buatlah 1. Jadi itu adalah maklumat dia. Sebab kadang-kadang kita dapati ada orang semayang ni kadang-kadang dia sembahyang ikut imam walaupun dalam keadaan dia penat sangat dalam keadaan dia. Kita kena ada fiqh, kita kena ada ilmu untuk kita solat pada waktu malam. Habis tajuk ini, jadi saya nak berhenti untuk bincangkan tajuk tentang witir ini. InsyaAllah saya rasa tuan-tuan faham. Okey. Jadi kita nak pergi kepada tajuk yang tambahan. Okay, sebelum tu ada apa-apa persoalan tak tentang witir tadi? Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Okay. Kita nak teruskan kepada satu tajuk lain. Okay. Boleh tak tuan-tuan buka tajuk nota yang saya ada edarkan kepada tuan-tuan perempuan tentang bab sahur. Bab sahur ni nampak macam simple kan? Okay, jom kita tengok apa kelebihan dia. Okey. Ustaz tu ada soalan dekat chat berkaitan kunut dalam witir.
Okey, kunut dalam witir. Okey, kunut dalam witir, pertama kita kena tahu dia bukanlah satu kewajiban. Jangan kita pegang kalau dah masuk 15 Ramadan, kalau tak baca witir, solat witir kita, kalau tak baca kunut dalam witir kita tak sah. Tolong jangan pegang seperti itu. Okey, sebab apa? Sebab Rasulullah SAW kadang-kadang dia solat witir, dia tak baca kunut juga. Kadang-kadang Nabi baca. Itu kita kena faham. Okey. Ustaz, kita teruskan kepada kelebihan ibadah sahur ya Ustaz. Kita tutup solat witir ya. Kita sambung terus kelebihan ibadah sahur terus. Okey, kejap ya. Kita jawab dulu untuk witir sekejap. Lepas sahur tu dia pendek je. Okey. Untuk yang kunut, okey, untuk kalau kita bincang kunut dalam witir, sebenarnya kunut dalam witir ini dia boleh juga dilakukan sebelum kita rukuk. Tapi biasa kita buat kunut witir ni selepas kita rukuk kan. Kita nak i'tidal. Ada hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi juga buat kunut witir itu sebelum rukuk. Okay. Jadi kalau nak kita buatkan yang kunut witir itu, dia memang akan ada perbincangan yang lanjut lah. Kita nak kalau dalam bulan Ramadan ada para ulama dia memberi cadangan selepas malam yang malam pertengahan Ramadan, dia kata lepas 15 tu dibaca. Tapi kita kena belajarlah bacaan-bacaan di dalam kunut witir. Okay. Jadi kita nak teruskan dengan perbincangan tentang ibadat sahur. Okey, nota saya telah edarkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi kita nak bincang tentang ibadat sahur dan infak sekejap lagi. Sikit je buat infak. Okey, kita tengok sahur. Nampak macam simple sahur ni. Tapi dia ada beberapa perkara yang kita jangan terlepas pandang. Okey, apa dia? Okey. Semua orang tahu tentang sahur. Cuma dalam bab sahur ni, kita nak cerita 4 perkara. Yang pertama, memang tidak lain tidak bukan, kita kena cerita kelebihan sahur itu apa. Ada kelebihan ke sahur? Ada kelebihan. Jadi apabila bangun sahur ni, jangan kita ingat sahur ini, jangan kita tanamkan dalam pemikiran kita, bahawa sahur ini dia jadi macam ritual saja. Tak. Tapi sahur ni dia ada nilai ibadah. Macam kita solat tu ibadah. Macam kita puasa tu ibadah. Macam kita baca Quran tu ibadah. Maka sahur ni pun dia ibadah. Cuma bezanya wajib dan tak wajib je. Jadi kita bincangkan nanti yang pertama kelebihan sahur. Yang kedua, waktu yang terbaik untuk sahur. Dan yang ketiga, apa yang nak dimakan ketika sahur. Yang keempat, keistimewaan sahur ini. Lalu, yang pertama, kelebihan sahur. Okay, kelebihan sahur ni ada 4. Ada 4 kelebihan ibadat sahur. Yang pertama, dikaitkan dengan keberkatan. Yang kedua, ibadat sahur ni, siapa yang dia bangun sahur, dia akan dapat pujian dari Allah. Allah bagi rahmat kepada orang yang bangun sahur. Yang ketiga, para malaikat akan doakan orang yang bangun sahur. Yang keempat, jika dia seorang Islam yang sejati, maka buktikanlah
dengan bangun sahur. Kenapa sampai seperti itu? Ibadat sahur ada kaitan dengan ciri seorang Islam. Jawapan dia iya. Jadi kalau ada orang berpuasa, dia malas nak bangun sahur, kan, dia saja je dia tak nak bersahur, dia ada menyamai agama orang lain, bukan agama Islam. Berat tau sahur ni, nampak macam dia bukan wajib. Kalau orang tak bersahur, dia boleh teruskan puasa dia. Tapi kita nak belajar pada hari ini, bersahur itu dikaitkan dengan ciri seorang Muslim yang sejati. So ada 4 kelebihan yang kita akan bincangkan. Kelebihan yang pertama, berkat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, juga riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Bersahurlah kamu semua, kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Oh, bersahur itu, pada sahur itu ada keberkatan. Ya, ada keberkatan. Ada kelebihan yang banyak yang Allah nak bagi. Salah satunya apa? Keberkatan tu apa? Keberkatan tu Allah bagi pahala kerana usaha bangun sahur. Lepas tu keberkatannya apa? Dapat kebaikan. Kita dapat pahala ganjaran mengikuti cara puasa Nabi SAW. Apa keberkatan lain? Keberkatan lain boleh memberikan kita tenaga untuk kita meneruskan ibadat daripada subuh sampai ke maghrib tanpa makan. Maka berkat pada sahur itulah salah satu maksudnya adalah memberikan kita daya ketahanan untuk kita tak makan dah selepas mula masuk subuh. Okay. Sebab itu kita kena sebut bila kita nak sahur, kita ingat perkataan tak sahur aku tak dapat berkat. Jadi bila kita tahu sahur itu ada berkat, ya, dapat keberkatan. Itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua dengan kelebihan yang ketiga ini kita sebut sekali kerana ia merujuk kepada satu hadis yang sama. Orang yang bangun sahur ni, dia akan dapat salawat. Allah akan bersalawat ke atas dia. Para malaikat berselawat ke atas dia. Tuan-tuan tak nak Allah berselawat untuk kita? Tuan-tuan tak nak para malaikat berselawat untuk kita? Apa maksud selawat dari Allah? Pujian Allah, rahmat dari Allah. Apa selawat daripada malaikat? Doa malaikat kepada kita semua. Okay, jadi mari kita rujuk hadis dia. Sabda Nabi SAW, as-suhuru aklatun barakatun fala tad'uhu. Apa sabda Nabi? Sahur itu adalah makanan yang berkat. Maka janganlah kamu semua tinggalkan sahur. Nabi kata, jangan tinggalkan. Jangan sampai tak bangun sahur. Kerana pada makanan yang kamu makan tu berkat. Tak kira lah makan nasi ke, makan roti ke, makan apa, makan buah sahaja ke. Pada makanan tu ada berkat. Kalau makan mi goreng, mi tu ada berkat. Pada makanan tu Allah bagi berkat. Lepas tu Nabi kata, kalau boleh jangan apa? Nabi SAW mengatakan bahawa jangan Nabi kata jangan tinggalkan. Okey. Lepas tu punyalah Nabi SAW kata jangan tinggal tu. Nabi nak tarik orang supaya jangan sampai tak bangun sahur. Nabi kata, walau ayyurja'a ahadukum jarra'atan min ma'in. Nabi kata sekalipun kamu meneguk seteguk air. Maknanya sahur ni bukan bermaksud kena masak macam nak kita berbuka puasa tu. Tapi kita ni orang Melayu memang tak boleh kalau tak makan nasi. Tapi sahur ni, Nabi kata, kalau minum air seteguk je,
itu pun dah dipanggil sahur. Jadi kalau malas sangat nak bangun dah, kan? Kita suruh dia anak kita minum air cukup. Malas sangat nak bangun makan, pagi-pagi kadang-kadang nak makan ni tidak terselera waktu maghrib. Tapi kita tak nak anak kita ni tinggalkan sunnah Nabi. Kita tak nak cucu kita tinggalkan sunnah Nabi. Maka kita kerak juga dia bangun. Kalau tak nak bangun sangat, suruh dia minum air cukup lah. Dapat berkat pada seteguk air. Kenapa sampai nak kena bangun juga sahur walaupun hanya minum seteguk air? Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat ke atas orang yang bersahur walaupun hanya minum seteguk air. Walaupun seteguk air. Allah bersalawat ke atas orang itu, para malaikat bersalawat ke atas orang itu. Jadi kita kena bangun juga untuk sahur. Cakap pada anak. Sebab kalau Allah selawat kepada kita, para malaikat berselawat, malaikat doakan kita, Masya Allah. Okay, hadis riwayat Ahmad. Okay, ini adalah kelebihan yang kedua dan ketiga. Okay, yang keempat, ciri Muslim yang sejati. Okay, mari kita tengok hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatus sahar. Nabi kata perbezaan di antara puasa kita orang Islam dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau tak nak bangun sahur tu, kita cakap, kau nak jadi orang Yahudi ke? Kau tak nak bangun sahur? Berat tau kenyataan tu. Ya, sebenarnya betul lah. Kita bangun nak sahur nak. Seteguk air pun cukup lah. Okay, ibu bawakan air. Minumlah seteguk air. Bangunlah seteguk air. Supaya kau jadi orang Islam nak. Kalau kau orang Islam, kau tak boleh tiru macam orang Yahudi. Kau tak boleh tiru macam orang Kristian. Kenapa? Kerana orang Yahudi, orang Kristian, kalau mereka puasa, mereka tak bangun sahur. Itulah beza kita sahur dengan ahli kitab yang lain. Beza puasanya adalah pada sahur. Okay, hadis riwayat Muslim. Jadi jangan dipandang ringan ya, bersahur ni. Jadi kalau kita puasa sunat, tak sahur juga, malah nak sahur, kita ada sikap seperti ini. Apatah lagi kalau puasa wajib. Ingat sahur tadi bentuknya apa? Walaupun seteguk air. Cukuplah kita dengan seteguk air, kita akan dapat 4 kelebihan tadi. Okay, sekarang kita nak bincang pula. Pendek je tajuk dia. Waktu sahur tu bila? Okay, mudah dia. Kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Bukhari, kata Anas radhiyallahu anhu, kata Zaid bin Thabit, Nabi sahur, mereka sahur bersama Nabi SAW. Kalau Nabi mendirikan solat, aku berkata berapa lama antara azan dan sahur? Bagi dia menjawab, kira-kira membaca 50 ayat riwayat Bukhari. Ini kalau di zaman dulu, mereka tidak ada jam seperti kita, ketentuan dia. Jadi zaman dulu dia melihat kepada berapa lama membaca 50 ayat. Tapi kita pun sedia maklumlah, selagi sebelum subuh, okey, selagi sebelum subuh kita boleh sahur. Jangan kita mengatakan waktu imsak itu adalah waktu habis sahur. Jangan sekali-kali kita mengatakan seperti itu. Sekalipun di dalam TV, di dalam radio, dia akan kata waktu berbuka dan waktu imsak. Walaupun banyak seperti itu, jangan kita berpegang waktu imsak itu waktu habis sahur. Jangan.
Kalau kita kata seperti itu, kita telah mengada-adakan perkara di dalam agama. Tapi kita boleh jadikan waktu imsak itu adalah waktu kita dah kena bersiap-siap untuk menghabiskan sahur. Tapi bukan itu waktu yang kita kena berhenti habis sahur. Tapi kita bersiap-siaplah soalan waktu imsak tu, waktu yang mengingatkan kita, bagi reminder dekat kita. Itu saja. Tapi bukan waktu habis sahur. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Nabi kata, kalau berbuka puasa, bakiru bil iftar. Nabi kata, segerakan berbuka. Jangan tangguh-tangguh. Tapi kalau sahur, Nabi kata, wa akhirus sahur. Akhirkanlah makan sahur. Akhirkan. Lagi boleh akhir, kita akhirkan. Itu adalah petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan awalkan sahur, tapi akhirkan. Okay. Kenapa nak kena akhirkan? Waktunya kenapa? Okey, kerana ada kaitan dengan salah satu doa yang mustajab. Ini telah kita terangkan. Jadi saya tak akan terangkan dah, sebab kita telah terangkan pada tajuk doa, waktu doa-doa mustajab tu. Waktu kita cerita tentang kelebihan doa, tapi kita ada sebut selingan dengan waktu doa mustajab, doa-doa mustajab tu, waktu mustajab tu, kita telah sebutkan di antara tempat waktu mustajab doa adalah pada waktu kita sahur. Pada waktu sahur itu merupakan doa yang mustajab. Sama ada kita boleh mulakan sebelum sahur ke kan, duduk dekat meja makan tu, tak kira duduk ke di mana tempat pun, apa kata kita kata, minta cucu kita ke, kita seorang diri ke, ada siapa-siapa, kita doalah dulu, doa minta ilmu, lapang dan sebelum sahur, betul sahur, ataupun ada waktu lagi sebelum subuh ni, kita gunakan untuk doa. Macam tu. Anak-anak nak periksa kan, nak ada apa-apa, kita doa waktu sahur tu, sebab dia merupakan di antara waktu yang doanya mustajab. So saya ulang balik hadis ni, tapi saya tak akan bacakan sebab kita pernah belajar sebelum ni. Okay. Jadi kita pada waktu sahur ini juga waktu yang kita digalakkan untuk banyakkan beristighfar, seperti mana surah Al-Imran ayat 17. Okay, sekarang kita nak bincang apa makanan sahur yang paling terbaik. Okay, makanan sahur yang Nabi syurkan, kalau boleh jangan tak ada kurma. Nabi kata ni'mas sahuru al-mu'min ad-damru. Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma. Bukan maksudnya kena masak gulai kurma. Tapi kurma tu hadis riwayat Abu Daud. Kalau berbuka orang dah biasa dah, ada tamar. Tapi kalau boleh sahur, ada sedikit makan tamar. Sebab Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik makanan sahur itu bagi orang beriman adalah kurma. Pasti ada sebab. Okay. Riwayat Abu Daud. Okay. Lepas tu, ini tajuk akhir sekali untuk pengisian kita pada pagi ini, kerana kita bermula minggu hadapan, kita akan berhentikan sementara pengisian tajuk Fadail Amal. Okey. Di bulan Ramadan ini juga, kalau boleh kita kena jadi orang yang ringan tangan, orang yang panjang tangan. Tentu jangan salah faham panjang tangan. Orang Melayu kalau kata panjang tangan, mencuri. Tapi dalam hadis Nabi, panjang tangan tu orang yang rajin infak. Okey, kalau kita rujuk hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Nabi adalah orang yang paling ajwadan nafi bil khairi, orang yang paling dermawan dalam memberikan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
baginda SAW memberikan kebaikan melebihi angin yang dikirim. Maksud dia, tuan-tuan jangan faham ajwadu ni hanya pada ifarta tak, tetapi merujuk kepada apa saja kebaikan, pertolongan dari sudut tenaga, wang ringgit, apa saja bulan Ramadan kita kena lebih banyakkan lagi. Di bulan Ramadan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tutup dengan hadis ini. Maka marilah kita menjadi orang yang ringan tangan di bulan Ramadan. Orang yang panjang tangan dengan menginfak harta di bulan Ramadan. Dan apa saja di bulan Ramadan. Tambah-tambah lagi, kita dah belajar sebelum ini, ada 2 siri, kita belajar 2 ke apa 3 siri kan, kita belajar tentang kelebihan amalan sesama manusia. Jadi kalau nak buat amalan sesama manusia yang perlu dibanyak-banyakkan lagi adalah di bulan Ramadan. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, wallahu ta'ala alam. Kita pun dah sampai pada penghujung. Jadi sebelum saya serahkan kepada Kak Mazida untuk kata-kata penutup, saya selaku tenaga penyampai kepada tajuk Fadail A'mal, sehingga pada Ramadan kali ini, kita sampai kepada hari ini, saya mohon ampun dan maaf jika ada banyak kekurangan, kelemahan, sama ada daripada penyediaan nota, pada hebahan maklumat, terutama pada penyampaian. Kalau ada kekurangan kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Jika saya ada terkasar bahasa, saya tersilap, ada cakap agak keras ke, ada kecilkan hati sesiapa, saya mohon ampun dan maaf. Kalau saya ada kesilapan dalam menyampaikan maklumat, saya sangat alu-alukan. Jika ada sesiapa yang boleh memberikan teguran, boleh memberikan jawapan yang benar dan betul, supaya kita boleh sampaikan semula maklumat yang salah. Jadi saya serahkan kepada Kak Mazida sebagai penutup pengisian kita Fadail A'mal pada kali ini. Silakan Kak. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz tak unmute kan? Okay. Ya, tapi Ustaz, jika ada soalan-soalan, jika jemaah ingin bertanya, bagi ruang untuk pertanyaan juga Ustaz, boleh? Oh, okey. Kalau ada, silakan. Jika ada soalan sama ada berkaitan dengan topik yang sebelum ini ataupun yang ini, silakan. Kerana kita akan bercuti sebulan ya Ustaz. Silakan jemaah jika ada soalan-soalan. Jika ada apa-apa soalan, okey. Ada soalan tu Kak? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Bacaan dalam solat witir tu sebaiknya kita pendekkan ke atau boleh kita berlama-lama dah dalam solat witir tu, macam sujud kita lama-lama, rukuk lama-lama, macam kita kan ada zikir-zikir solat, bukan zikir lah, wirid, bacaan sujud lah kan, ada dalam banyak lah kan. Jadi kalau kita amalkan semua tu menjadi lama, so sebaiknya witir tu kita pendekkan ke atau kita berlama-lama? Terima kasih Ustaz. Okey. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, lama Nabi tu pada bacaan surah lah. Kalau Nabi dia sembahyang witir 3 rakaat, seperti mana hadis riwayat An-Nasa'i dan sebagainya, kalau sembahyang witir 3 rakaat, rakaat pertama Nabi baca sabis rabbikal a'la sampai habislah. Itulah tempoh lama Nabi baca tu, al-a'la. Tapi rakaat kedua Nabi akan baca qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat ketiga Nabi akan membaca qul huwallahu ahad. Itulah di antara riwayat yang kita dapat tahu tentang Nabi SAW. Tapi kadang-kadang pada rakaat ketiga Nabi akan baca qul huwallahu ahad dan 2 surah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Daripada situ pun kita dah tahu macam mana cara sembahyang witir Nabi pada 3 rakaat.
Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Ada soalan? Ya, soalan lain. Ya. Silakan jemaah jika ada soalan lagi ya berkaitan berpuasa ataupun bulan Ramadan. Silakan. Okey, jika tiada, saya ingin membuat pengumuman dan juga saya ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan kami juga ingin memohon maaf kepada Ustaz jika ada tersilap kata, ya apa-apa kekurangan dari pihak Persatuan Wanita Islam Prihatin. Kami mengucapkan mohon maaf juga kepada Ustaz dan kepada semua jemaah-jemaah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana terus memberi sokongan kepada kami di atas kuliah-kuliah yang kami anjurkan. Dan saya Mazidah Abdul Razak, Ketua Biro Dakwah Persatuan Wanita Islam Prihatin, ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan kita akan bercuti sepanjang Ramadan. InsyaAllah, jika Ustaz setuju, kita akan memulakan pengajian kita semula pada 9 hari bulan Mei atau 7 Syawal. Bermakna seminggu raya lah 7 Syawal ya Ustaz. Jika ada apa perubahan, saya harap Ustaz akan maklum balas semula kepada kami. Ya, saya serahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Okey, terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.